Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Fiza untuk kita teruskan lagi tajuk 5.3 mutasi siri yang kedua. Jadi kita akan fokuskan kepada tajuk penyakit gangguan gen. Jom kita mulakan. Okey, kebanyakan gen yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Seperti yang kita belajar sebelum ni, kromosom yang pertama hingga kromosom yang ke-44 atau pasangan yang pertama hingga pasangan yang ke-22 kita panggil sebagai autosom. Kebanyakan gen terletak di situ. Tetapi ada juga trait yang terletak pada kromosom seks, kromosom X dan juga kromosom Y. Jadi, trait yang terletak pada kromosom seks ini kita panggil sebagai trait terangkai seks. Ataupun gen yang terletak pada kromosom seks ini kita panggil sebagai gen terangkai seks. Okay. Alel juga, alel yang kita belajar sebelum ni, ada alel resesif, ada alel yang dominan yang akan menentukan ciri-ciri pada manusia. Tapi pada masa yang sama, alel juga boleh membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Jadi kita akan tengok macam mana trait penyakit ni boleh diwarisi dalam keluarga. Okey, pada Rajah 5.2, pewarisan sejenis penyakit gangguan gen. Bagaimana penyakit gangguan gen ini diwariskan daripada ibu bapa kepada anak-anak? Contohnya, seorang ayah pengidap penyakit gangguan gen telah pun berkahwin dengan ibu seorang pembawa penyakit gangguan gen. Penyakit gangguan gen ini ada banyak. Contohnya di sini ialah penyakit buta warna. Dan lagi sekali cikgu tekankan, penyakit gangguan gen berlaku hanya pada kromosom seks sahaja. Sama ada pada XX ataupun XY, kromosom seks sahaja. Okey, jadi seorang ayah yang buta warna pengidap telah berkahwin dengan seorang ibu pembawa. Okey, genotip. Seorang ayah buta warna tadi, X, B besar, Y. Adik-adik akan perhatikan dalam contoh selepas ini, sekiranya ada B kecil, X, B kecil ataupun apa-apa huruf kecil, seorang individu tersebut akan mengidap penyakit tersebut. Jadi, X, B kecil, Y, ayah tadi adalah buta warna. Manakala seorang ibu, genotipnya XB besar, B kecil adalah seorang pembawa. Berlaku meiosis. Berlaku meiosis untuk menghasilkan gamet dan gamet yang terhasil daripada ayah tadi ialah XB kecil, Y dan bagi seorang ibu, XB besar, XB kecil. Okey, berlaku persenyawaan antara gamet tadi, formulanya 1-3, 1-4, 2-3, 2-4. Formula yang sama seperti yang sebelum ini. Genotip anak yang terhasil, gabungan gamet yang pertama dan ketiga tadi, 1-3. So, genotip anaknya XB besar, XB kecil. Ini adalah seorang perempuan. XX adalah seorang perempuan dan anak ini adalah seorang pembawa. Okey. Manakala yang kedua, untuk persenyawaan antara 1 dan 4, genotip anak yang terhasil ialah X, B kecil, B kecil. XX, anak perempuan dan anak ini tadi adalah buta warna. Sebab anak ini tadi telah mendapat dua-dua resesif, B kecil, B kecil. Okey. Anak yang ketiga, 2 dan 3. So, akan dapat XB besar Y. XY ini adalah anak lelaki dan anak lelaki ini adalah normal sebab dia mendapat gen yang dominan. Okey. Manakala anak yang keempat akan dapat XB kecil Y. XY adalah lelaki dan dia mendapat gen yang resesif B kecil dekat sini. Jadi anak lelaki tadi adalah seorang yang buta warna. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya bagi penyakit hemofilia. Yang tadi penyakit buta warna, sekarang penyakit hemofilia masih lagi berkaitan dengan gen terangkai seks, berlaku pada kromosom X ataupun kromosom Y, kromosom seks. Okey. Bapa yang normal masih lagi berkahwin dengan ibu seorang pembawa hemofilia, penyakit hemofilia. Okey. Bapa yang normal, genotipnya X, H besar, Y. X, H besar, Y. Jadi bapa tadi adalah normal sebab dia mendapat gen yang dominan, H besar. Okey, ibu adalah pembawa. X, H besar, X, H kecil. Pembawa sebab ada satu gen resesif dekat sini, H kecil. Okey. Berlaku proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Daripada seorang bapa akan ada gametnya X, H besar, Y.
Okey, dan bagi ibu X hash besar, X hash kecil, gamet yang terhasil ialah X hash besar dan X hash kecil. Maka berlakulah persenyawaan gunakan formula yang sama 1314 2324. Okey, genotip anak yang terhasil yang pertama X hash besar X hash besar. Masih lagi perempuan sebab X besar dan perempuan ini adalah normal. Anak yang kedua X hash besar X hash kecil. Anak perempuan XX. Tetapi anak perempuan ini seorang pembawa sebab ada satu gen yang resesif. Okey. Anak yang ketiga mendapat genotipnya X hash besar Y. XY, anak ini lelaki, tapi anak lelaki ini adalah normal sebab dia ada gen yang dominan. Manakala anak yang keempat, anak lelaki XY, tetapi ada resesif dekat sini hash kecil, maka anak lelaki ini adalah seorang pesakit hemofilia. Okay, ini adalah bagaimana berlakunya pewarisan bagi penyakit yang berkaitan dengan gen terangkai seks. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Seorang bapa yang normal berkahwin dengan ibu seorang pesakit. Contoh sebelum ini bapa normal berkahwin dengan ibu seorang pembawa. Sekarang bapa berkahwin dengan ibu seorang pesakit. Okey, bapa yang normal mestilah gennya gen yang dominan X hash besar Y. Dan ibu seorang pesakit mestilah kedua-duanya resesif. X hash kecil X hash kecil. Berlaku proses meiosis, maka gamet yang terhasil bagi bapa X hash besar Y. Bagi ibu pula X hash kecil dan X hash kecil. Berlaku persenyawaan, konsep yang sama 1314 2324. Jadi, anak yang terhasil, anak yang pertama genotipnya X hash besar X hash kecil. Anak ini anak perempuan sebab X dan X, tapi anak ini adalah seorang pembawa sebab mempunyai satu gen yang dominan dekat sini hash kecil. Okey. Anak yang kedua X hash besar X hash kecil. Anak ini juga seorang pembawa hemofilia sebab ada satu hash kecil di sini, gen yang resesif. Okey. Anak yang keempat X hash besar Y. Kita tahu anak ni anak lelaki tapi dia ada satu gen yang resesif di sini. Bermaksud anak lelaki ini adalah seorang pesakit hemofilia. Dan yang keempat, X hash kecil Y. Masih lagi anak lelaki dan anak lelaki ini juga adalah seorang pesakit hemofilia sebab dia mendapat satu gen resesif hash kecil di sini. Okey, ini adalah raja skema pewarisan hemofilia. Bagaimana bapa yang normal, seorang ibu pesakit hemofilia melahirkan anak perempuan pembawa dan juga anak lelaki pesakit hemofilia. Okey, seterusnya cikgu teruskan dengan kaedah untuk mengesan penyakit gangguan gen. Bagaimana untuk kita mengesan penyakit gangguan gen ini? Adakah boleh dikesan daripada awal? Ya, boleh dikesan daripada awal. Antaranya dengan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah karyotyp dan juga kaedah amniocentesis. Cikgu akan terangkan bagaimana proses ini dilakukan selepas ini dalam slide yang berikutnya. Okey, cuba adik-adik perhatikan pada rajah 5.22 ini. Ini adalah karyotyp manusia. Karyotyp manusia. Okey, dan pada kromosom yang ke-9, yang ini, okey, kromosom yang ke-9 ini terdapat lebih satu kromosom. Sepatutnya ada dua saja, ada sepasang. Tapi dekat sini ada terlebih satu kromosom. Okey. Kromosom ke-9 sebagai kromosom mutant. Okey, kita panggil kromosom yang ke-9 ini sebagai kromosom mutant sebab dia terlebih satu kromosom berbanding orang yang normal. Okey. Ataupun kaedah amniocentesis untuk mengesan keabnormalan pada fetus. Okey, kita tengok macam mana kedua-dua proses ini dijalankan. Okey, kaedah yang pertama, kaedah amniocentesis. Kaedah amniocentesis seperti yang disebutkan tadi untuk kita kesan keabnormalan sel fetus, kita nak tengok mana-mana kecacatan pada sel fetus minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan. Okey, ini
Jadi, doktor akan kenal pasti dulu kedudukan fetus dalam uterus tadi, sesuai atau tidak untuk dijalankan kaedah amniocentesis. Apabila dipastikan kedudukan fetus tadi sesuai, okey, maka doktor akan masukkan jarum hingga menembusi dinding uterus. Okey, akan masukkan jarum ni sehingga menembusi dinding uterus. Okey. Yang warna biru ni, light blue kat sini, ini ialah bendali amnion. Okey, jadi doktor akan keluarkan bendali amnion tadi, di mana dalam bendali amnion tadi mengandungi sel fetus. Jadi akan diekstrak keluar. Doktor akan keluarkan bendali amnion tadi. Okey, bendali amnion tadi, apa akan dilakukan dengan bendali amnion? Akan diemparkan untuk menghasilkan bendali amnion dan sel fetus. Okey, dalam bendali amnion tadi sebenarnya mengandungi bendali amnion tu sendiri dan juga sel fetus. Sekarang ni kita dapatkan sel fetus daripada bendali amnion tadi. Okey, dan apabila sel fetus telah pun diasingkan, okey, sel fetus tadi akan digunakan untuk mendapatkan karyotip bagi sel fetus tadi. Jadi kita boleh kesan keabnormalan sel fetus tadi pada kromosom yang keberapa dengan menggunakan kaedah amniocentesis ini. Okey, kemudian bagi kaedah karyotip, kita perlu ambil sampel sel fetus. Sekiranya fetus lah, kita ambil sampel sel fetus, ataupun sekiranya orang dewasa, kita ambil tisu badan. Kita ambil sampel sel fetus ataupun daripada tisu badan. Okey, perlu ditambahkan bahan kimia untuk merangsang mitosis. Apa fungsi mitosis? Ingat lagi adik-adik. Mitosis untuk menghasilkan lebih banyak sel-sel baru. Bermaksud dekat sini, lebih banyak sel-sel akan terhasil. Okey, dilakukan inkubasi pengeraman selama 2 ke 3 hari. Okey, ditambahkan lagi bahan kimia lain untuk menghentikan mitosis di peringkat metafasa. Metafasa, ingat lagi adik-adik, kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Jadi dia akan masukkan bahan kimia untuk menghentikan mitosis pada peringkat ini. Okey, kemudian sel tadi dipindahkan ke dalam tiub lain untuk memekatkan sel. Bahagian bawah ni bermaksud sel tadi telah pun pekat. Okey, sel yang pekat tadi dimasukkan ke dalam tiub baru, di mana dalam tiub baru ni berisi dengan bahan penetap. Okey, kemudian dikeluarkan larutan daripada tiub tadi, diletakkan di atas slide mikroskop. Okey, ditambahkan pewarna supaya kromosom ni lebih jelas. Okey, kemudian diperhatikan di bawah mikroskop, daripada sini akan dapat karyotip. Susunan karyotip tadi, dan daripada karyotip tadi kita boleh kesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk kita kesan sebarang penyakit gangguan gen. Okey, itu dua kaedah untuk kita kesan penyakit gangguan gen, sama ada menggunakan kaedah karyotip ini ataupun menggunakan kaedah amniocentesis. Okey, aplikasi penyelidikan genetik. Bila kita nak gunakan aplikasi penyelidikan genetik ini untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Okey, ada pelbagai bidang yang menggunakan konsep penyelidikan genetik ini. Contohnya dalam bidang sains forensik. Cikgu pasti ramai yang suka dengan bidang sains forensik ini. Kajian tentang penyiasatan jenayah dengan mengenal pasti dan mengesahkan kronologi sesuatu kejadian berdasarkan bukti saintifik yang diperoleh. Yang ni biasa adik-adik tengok dalam apa-apa movie. Biasanya kalau ada kes jenayah, biasanya ahli sains forensik akan datang. Okey, apa tujuan ahli sains forensik datang ke tempat kejadian? Okey, yang pertama, mereka akan kumpulkan bukti. Dah kumpulkan bukti, mereka akan bawa bukti tadi ke makmal untuk dianalisis, dan hasil daripada analisis di makmal tadi akan dibawa ke mahkamah yang melibatkan kes-kes perundangan. Ini sains forensik. Okey, kemudian digunakan juga dalam terapi gen. Terapi gen ni masih lagi dalam peringkat eksperimen, masih lagi dalam peringkat kajian. Okey, tujuannya untuk membaiki gen-gen mutant, gen-gen yang mengalami mutasi tadi yang boleh menyebabkan penyakit, contohnya hemofilia dan juga anemia sel sabit. Kita nak ganti sel yang rosak. Ini maksud terapi gen. Okey, dan yang ketiga digunakan dalam genealogi genetik. Biasanya yang ini untuk menentukan salah silah, susu galur tentang ahli keluarga ataupun keturunan lah. Okey, ini adalah antara aplikasi penyelidikan genetik. Ni yang cikgu sebut dengan forensic scientist. Siapa yang berminat dengan forensic scientist perlu kumpulkan bukti yang berkaitan. Kumpulkan bukti yang berkaitan. Daripada mana? Okey, saintis akan carilah
di kawasan yang berlaku jenayah tersebut contohnya. Okey, kemudian digunakan juga tadi dalam terapi gen, di mana gen-gen yang rosak, gen-gen yang abnormal ataupun gen-gen yang cacat akan digantikan dengan gen-gen yang normal. Gen yang abnormal digantikan dengan gen yang normal. Okey, ini adalah bagi terapi gen. Okey. Ataupun untuk genealogi genetik, sekarang ni banyak dilakukan ujian DNA untuk menentukan susul garut anak tadi. Kadang-kadang ada berlaku kekeliruan. Anak ni anak siapa? Okey, jadi untuk pastikan kesahihan anak tadi, boleh dilakukan DNA test ataupun ujian DNA. Okey. Kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Penyelidikan genetik ini sebenarnya bagus. Adalah satu teknik untuk kita mengubah gen. Banyak digunakan dalam bidang perubatan dan juga pertanian bagi mengatasi banyak masalah berkaitan dengan gen ini. Okey, pastinya apa-apa pun konsep yang kita perkenalkan, pastinya ada kebaikan dan keburukan. Semuanya terletak di tangan kita. Kita akan tentukan sama ada kita nak guna konsep genetik ini ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Okey, itu saja untuk cikgu pada kali ini. Diharapkan video cikgu ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.